Kemudian, kalau kita tengok dalam perancangan yang dilakukan ketika Nabi SAW ingin berhijrah keluar daripada bumi Madinah, bumi Makkah Al-Mukarramah, musyrikin Quraisy pada waktu itu sangat tahu bahawa baginda Nabi SAW telah dijemput oleh golongan Aus dan Khazraj. Walaupun permulaan pertama, bai'ah yang pertama hanya dihadiri oleh Khazraj. Kelompok Khazraj yang mula-mula hadir, antaranya Sayyidina As'ad ibn Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu setiap kali mendengar azan Jumaat, maka beliau akan menyebutkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada As'ad ibn Zurarah setiap kali Jumaat. Maka bila ditanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ditanya kepada beliau, kenapa? Minta maaf, bukan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ka'ab. Bila ditanya kepada Sayyidina Ka'ab oleh anak beliau, kenapa setiap kali hari Jumaat bila dengar aja azan Jumaat kamu sebut rahmat Allah Taala kepada As'ad ibn Zurarah? Maka kata Sayyidina Ka'ab, ayah kepada anak beliau ni, dia kata, saya sebut sedemikian kerana beliaulah orang pertama yang melaksanakan Jumaat di bumi Madinah Al-Munawwarah. Yang pada waktu tersebut Nabi masih berada di Makkah, dan Nabi mengizinkan para sahabat untuk menunaikan Jumaat pada waktu tersebut di Madinah Al-Munawwarah. Di Makkah tak boleh nak buat kerana para sahabat pada waktu tersebut tidak mampu untuk berkumpul bersama-sama. Di Madinah boleh kumpul. Dan kerana tu Sayyidina Ka'ab kata, saya mengucapkan rahmat Allah Ta'ala kepada beliau kerana beliaulah penyebab kepada perkumpulan kebaikan umat pada waktu tersebut. Beliaulah yang telah mengumpulkan kebaikan umat pada waktu tersebut. Kerana permulaan pertemuan dia dengan Nabi ketika di Aqabah, waktu musim haji, beliau datang bersama dengan 6 orang para sahabat yang lain, yang pada waktu tersebut bila dengar saja Nabi sebut, bila Nabi datang, Nabi pergi ke setiap kelompok. Untuk bayangkan macam mana Nabi masa pada waktu itu. Saya datang ke sini, orang dah tunggu di bawah. Semua orang tunggu di bawah tadi, bukan semua lah. Ada 6 orang. 7-8 orang tadi tunggu di bawah. Saya nak keluar pintu, tak boleh buat gemuk sangat. Jadi, bila naik sampai ke atas ni, ada tempat duduk, ada mic, ada rakaman lagi. Bukan rakaman ni, live lagi. Live kan ni? Live kan? Dan live lagi. Maksudnya, kalaulah kita pergi satu tempat, yang kalaulah orang tu jemput kita, tiba-tiba kita pergi tempat tersebut dengan orang tak ada. Macam mana kita nak rasa betul tu? Jemput aku, haram tak ada orang pun. Ada orang yang rasa macam tu. Saya pernah dijemput pergi ke satu negeri, tak mau sebut negeri mana. Saya dijemput daripada Kedah. Masa tu saya masih naik kancil lagi. Kancil manual pula tu. Bayanglah saya duduk dalam kancil macam mana. Semua RNR saya berhenti. Nak perbetul kaki balik. Dan masa tu kancil tu lah segala-galanya. Berjasa sungguh kancil tu. Gurun. Keluar daripada arena Al-Ustaz, daripada Al-Ustaz, gurun pun berhenti. Arena gurun pun berhenti lah. Tak larat. Itu sampai mana ada semua saya berhenti. Jadi, sampai di Kuala Lumpur, cik saya kata, tak apalah, pinjam kereta dia. Naiklah kereta kemas sikit, Honda Civic dia punya. Bawa kawan saya seorang. Pergi negeri itu. Jauh negeri itu. Sampai di negeri itu, saya tengoklah, mana bannernya ni? Banner pun tak ada. Iklan tobat dah. Satu Facebook pun tak apa ni. Facebook saya pun waktu tu baru 32 orang like. Kan? Tulis bila sedap apa pun 32 orang kan. Saya pun bila lalu tengok kampung tu, tak ada apa ni. Apa kot? Mungkin dia letak banner dalam kampung kot. Pergi masuk lagi dalam kampung. Pun tak ada juga. Saya sampai waktu maghrib, ada berapa orang? Ada 6 orang. 6 orang. Dan rupa-rupanya itulah jemaah saya pada hari tersebut. Dan saya berceramah juga macam 200 orang. Macam 300-400 orang. Semangat kita. Lepas habis ceramah, makan bihun. Lepas tu dia bawa saya pergi makan kedai ikan bakar apa semua tadi. Makanlah sikit-sikit. Lepas tu balik. Dan saya masa tu baru pick up tu semua. Macam mana Nabi SAW dulu? Kita naik kereta. Macam mana waktu musim ini, Nabi pergi ke setiap kelompok tolak Nabi. Tak mau dengar. Bila Nabi nak main cakap, Nabi kata, boleh tak saya nak duduk sekejap? Boleh tak saya nak cakap sikit benda? Tak. Sebab apa? Sebab waktu tu musyrikin Makkah pada waktu tersebut telah menyebarkan pamphlet.
Tak ada pamphlet. Duduk dah, siap dah. Jangan dekat dengan laki ni. Jangan dekat dengan laki ni. Jadi sebahagian terkesan tidak mau dekat dengan Nabi. Sehinggalah datangnya kelompok ahli Madinah Al-Munawwarah. Ada 6 orang sahabat Nabi ini yang sebelum jadi sahabat. Antaranya Sayyidina As'ad ibn Zurarah, Sayyidina Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Waktu ketika ni Nabi datang kepada mereka, Nabi kata kepada mereka, boleh tak saya duduk sebentar? Saya nak cakap sedikit kepada kalian. Dan para sahabat ini adalah orang-orang yang hati mereka bening. Maksudnya sebelum Islamnya mereka lagi, mereka telah dilihat hati mereka oleh Allah. Maka mereka pun membenarkan Nabi duduk dan suruh Nabi cerita. Setelah Nabi bacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Al-Quran, Nabi mulakan dengan mengucapkan puji kepada Allah. Dan Nabi mengucapkan berkenaan dengan ayat Al-Quranul Karim. Bila Nabi baca, terus terlintah dalam hati para sahabat ini pada waktu tersebut. Inilah Nabi yang telah disebutkan oleh Yahudi bahawa Nabi ini nanti akan datang pada akhir zaman dan zamannya telah hampir dan tidak ada yang lain melainkan inilah dia orang. Terus pada waktu tersebut kata para sahabat ni, biar kita dulu yang mengambil fadilat tersebut sebelum Yahudi ambil. Sebab Yahudi dah sebut lama dah. Yahudi sebut apa? Yahudi sebut, kalaulah setiap kali mereka berkelahi dengan Aus dan Khazraj, Yahudi di Madinah, setiap kali bergaduh dengan Aus dan Khazraj, kok kalau ada geng Aus ataupun kelompok Khazraj ada buat tak kena kat mereka ke? Kok kena tibai kat pasar ke? Bila jatuh kena tibai tu, nanti mereka akan bangkit, mereka akan kata, tunggulah nanti. Akan datang Nabi akhir zaman. Dan kami akan bersama dengan Nabi akhir zaman tersebut. Dan kami nanti akan bunuh kamu semua ni, seperti mana Ad dan Iram membunuh kaumnya pada waktu tersebut. Maksud ni tentera yang gagah. Ini akan membunuh kalian semua. Ini Yahudi punya bahasa. Tapi bila Nabi mai, pok ni mula-mula lawan ni. Tengok, seimbang je derah. Tengok Nabi, rupanya bukan Yahudi. Rupanya Arab. Tak mau dia pada waktu tersebut. Jadi bila sahabat dengar, Sayyidina Sa'ad bin Zurarah dengar pada waktu tersebut, kata, inilah Nabi ini. Maka kita kena ambil fadilat itu terlebih dahulu. Maka terus mereka beriman kepada Nabi SAW dan menjemput Nabi datang ke Madinah. Nabi SAW kata, nanti dulu. Kamu balik dulu ke negeri kamu. Tahun depan. Kita datang temu lagi pada tempat yang sama pada musim, yakni pada musim bulan Zulhijjah. Pada waktu di Mina, di Aqabah ini, di Masjid Aqabah. Masjid dekat Mina tu ada Masjid Aqabah. Di situlah berlakunya perjanjian Aqabah tersebut. Datang pada waktu tengah malam. Nanti kita akan jumpa di situ nanti. Tahun depan. Perjanjian dia tahun depan. Setahun tuan. Kalau kita orang dah lah orang tolak kita, apa tu orang ajak pula pergi negeri. Takkan tak mau. Kita akan sedia tempat semua untuk tuan pun semua kali. Akhirnya kita tak mau lari. Dah? Nabi kata nanti dulu. Sebab tidak ada arahan. Tidak ada arahan daripada Allah. Maka pada waktu tersebut para sahabat ini balik ke Madinah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tak duduk saja. Mereka buat kerja. Kerjanya apa dia? Diceritakan tentang Rasulullah pada waktu tersebut di setiap rumah. Sehingga setahun tersebut, rupa-rupanya adalah waktu untuk mereka semua bersedia menerima kedatangan Nabi SAW. Maksudnya setiap rumah di Madinah pada waktu itu, tidak ada satu rumah pun tidak menyebut nama Nabi SAW, melainkan disebutkan nama Nabi dalam rumah tersebut. Sehingga semua ahli Madinah pada waktu itu sangat-sangat menunggu kedatangan Nabi SAW. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sangat hebat. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu daripada Bani Abdi Ashhal. Bani Abdul Ashhal ini antara satu bani, satu kaum yang tidak ada seorang pun di kalangan mereka ini yang munafik, kata Nabi. Nabi sendiri sebut, Bani Abdul Ashhal ini tidak ada seorang pun munafik. Di kalangan wanita dan juga lelakinya tidak ada munafik. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az waktu ketika bertemu dengan sahabat Nabi, Sayyidina Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu yang diutus oleh Nabi sebagai da'i yang pertama. Maka bila mana bertemu dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair menerangkan kepada beliau tentang Islam, seronok beliau, balik dia ke negeri dia, ke tempat dia, di kampung dia, ramai beberapa ratus orang di kampung dia pada waktu tersebut. Maka dia tanya kepada ahli kampung dia, apa pandangan kalian tentang aku? Maka dia jawab, kamu adalah orang yang mulia. Kamu adalah anak orang yang mulia. Maka kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, saya bersumpah, siapa pun di kalangan kalian tak boleh bercakap dengan saya kalau tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa tak beriman, jangan siapa pun bercakap dengan saya. Maka mulai pada pagi tersebut, sampailah ke malam, setiap waktu ada orang datang dan beriman kepada Nabi SAW. Sehingga habis satu kampung beriman kepada Nabi SAW. Dan kata Nabi SAW, ini kampung, ini bani, tidak ada seorang pun munafik di kalangan mereka. Yang sungguh ini adalah kelebihan dan manaqib Bani Abdul Ashhal. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu
yang ketika wafatnya beliau bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala. Ihtazza arsyur Rahman bimauti Sa'ad. Allah. Bergegar arsy Allah. Gembira arsy menyambut kedatangan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Dan waktu ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dimandikan jenazahnya sebab dia mati setelah perang, setelah peperangan. Ketika dikebumikan beliau, Nabi SAW datang dalam keadaan berjengket pada waktu tersebut, jengket-jengket. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Rasulullah, kenapa kamu datang dalam keadaan jengket ya Rasulullah? Maka kata Sayyidina Nabi SAW, saya datang berjengket karena saya bimbang terpijak sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni berada para malaikat yang melawat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az 70,000 malaikat yang turun daripada langit hanya semata-mata untuk memuliakan jenazah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Ini orang yang sangat berjasa kepada agama Allah. Yang kerana beliau satu kampung dan satu semua dia punya kaumnya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara pengorbanan yang mereka lakukan pada waktu tersebut sehinggalah datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi SAW berhijrah.